sah haji, syarat sah haji secara mutlak hanya satu, taklif. Syarat sah melakukan haji sendiri, tambah satu lagi, mumayyiz. Ini dipanggil syurutu sihhatil mubasyarah lin nusuk. Syarat sah melakukan nusuk dengan sendiri, maka syaratnya adalah mumayyiz. Syaratnya adalah mumayyiz. Dan mumayyiz ini pula, sekiranya dia melakukan sendiri, perlu izin kepada wali. Faham? Perlu izin kepada wali. Maka kita tambahlah satu lagi, syarat sah mubasyarah adalah idznul wali. Pertama tamyiz, yang kedua izinnya wali. Kemudian yang ketiga ni adalah syarat sah, syarat haji, apa dia panggil lah, syurutu al-ijza' an nusukil Islam. Faham? Syarat-syarat amal yang dilakukan memadai untuk nusukil Islam. Nusuk meliputi haji dan umrah. Apa maksud memadai untuk nusukil Islam? Iaitu maksudnya adalah menggugurkan tanggungjawab dia dalam rukun Islam, iaitu melaksanakan haji dalam mazhab Syafi'i dan umrah. Faham? Untuk umrah yang dia buat itu menggugurkan kewajipan umrah atas dia. Untuk haji yang dia melakukan itu menggugurkan kewajipan haji, tambah lagi di samping syarat pertama, syaratnya adalah mukallaf. Mukallaf itu meliputi mumayyiz tadi, tambah lagi baligh, tambah lagi merdeka. Maknanya tiga lah. Tiga: baligh, berakal, merdeka. Ini adalah syarat nusuk yang dia lakukan itu memadai ataupun menggugurkan nusukil Islam. Dia dah tak perlu buat lagi. Tetapi sekiranya tidak, dia perlu buat lagi. Furuk daripada syarat ni kita dah boleh tasawurkan sendiri. Contohnya dia melakukan umrah ataupun haji ketika dia hamba. Maksudnya kalau dia merdeka belum lagi gugur, dia perlu buat lagi sekali. Faham? Ini mungkin tak berlaku sekarang. Dia melakukan umrah sebelum dia baligh, ayah dia bawa, yang sempurna. Apabila dia baligh, ada lagi tanggungjawab umrah atas diri dia. Begitulah juga haji. Kemudian wa illam, walaupun dia tidak kaya. Walaupun dia tidak kaya. Kaya ni ataupun istita'ah adalah syarat wajib haji. Wajib haji lain. Haji itu menggugurkan kewajipan Islam lain. Macam contoh Jumaat. Orang sakit, dia tak wajib datang Jumaat, tetapi dia hadir juga solat Jumaat. Dia hadir juga solat Jumaat. Jadi adakah orang sakit ini terkira dengannya bilangan 40? Adakah orang yang sakit, yang tak wajib datang Jumaat ni, terkira dengannya bilangan 40? Tan'aqidu bihil Jum'ah am la? Kira tak? Kira. Sebab syarat tan'aqidu bihil Jum'ah, syurutu man tan'aqidu bihil Jum'ah lain. Faham? Sihat adalah syarat wajib Jumaat, tetapi bukanlah syarat apa? Syarat tan'aqidu bihil Jum'ah.
musafir. Musafir kan? Tidak musafir adalah syarat wajib Jumaat. Tidak musafir adalah syarat wajib Jumaat. Maksudnya apa? Orang yang tak musafir ni ada dua, orang mukim dan orang mustautin. Tetapi untuk dengannya cukup bilangan 40, syaratnya mustautin. Maksudnya ada orang yang dia wajib Jumaat, tetapi dengan dia tidak boleh disempurnakan bilangan 40. Begitulah juga dalam haji, ada surah yang wajib Jumaat. Jadi bila orang tu dia wajib Jumaat, automatiklah Jumaat yang dia buat itu menggugurkan Jumaat yang Islam. Jumaat pula haji. Bila satu orang tu dia wajib haji, lalu dia lakukan, maka haji itu kalau dia buat dengan syarat yang sempurna, menggugurkan kewajipannya. Walaupun dia tidak kaya. Seterusnya, jadi orang yang dia tidak wajib pergi haji kerana tidak cukup syarat istita'ah. Contohnya apa? Fakir. Tidak cukup syarat istita'ah, tapi dia pergi juga. Dia pergi lah, jalan kaki setahun baru sampai. Contoh kan. Lalu dia buat haji. Adakah haji itu memadai? Memadai. Seperti mana dia kata orang kaya yang menanggung kepayahan jalan dan juga kepayahan haji. Sebab syurutul istita'ah ni bukan sahaja duit. Ada orang dia ada duit, kaya, tapi dia tidak sempurna syarat istita'ah. Sebab antara syarat istita'ah amnut tariq, jalan tu aman. Duit ada, kemampuan ada, tapi jalan nak pergi haji tu tak aman. Maka walaupun kaya tak wajib pergi haji. Contohlah ada orang yang ada duit, ada kemampuan, dia pergi juga walaupun jalan tak aman, dan dia sampai, dia buat haji. Adakah gugur? Memadai? Memadai. Itu dia kata kama tu nazir, kaf li tanzir. Sama masalah orang fakir pergi haji dengan orang kaya dalam situasi jalan tak aman pergi haji. Kedua-duanya memadai. Sebab apa? Mudah aja. Sebab dalam situasi ini ataupun dalam dua masalah ini, syarat wajib haji itu telah sempurna. Bukan syarat wajib haji, syarat haji itu gugur sebagai haji Islam telah sempurna. Iaitu 3 tadi syarat. Orang kaya tu dia Islam, dia baligh, dia berakal, dia merdeka. Bas. Kemudian kama qalahu fi syamala. Jadi lafaz hadis ni wadih. Ayyuma sabiyyin hajja summa balagha fa alayhi hajjatun ukhra wa ayyuma 'abdin hajja summa u'tiqa fa alayhi hajjatun ukhra. Jelas hadis ni. Idza kamula ba'dahu. Bila dia kamula, kamula tu maksudnya apa? Kalau dia orang merdeka, orang hamba, kamula tu maksudnya dia merdeka. Kalau dia itu sabi, kamula tu maksudnya dia baligh. Tetapi yang dimaksudkan dia baligh selepas sempurna haji, apa maksud dia? Iaitu selepas dia telah wukuf di Arafah. Selepas dia telah wukuf di Arafah. Lepas wukuf di Arafah dah habis, dah tinggalkan Arafah, baru dia baligh. Itu yang dimaksudkan. Tapi kalau contohnya masa dia ihram, dia belum baligh. Kemudian dia masuk Mekah, dia tawaf qudum, dia tawaf ifadah lah contoh. Kemudian sebelum dia pergi Arafah, dia baligh. Semasa di Arafah dia apa? Dia sudah baligh. Maka haji itu sudah memadai. Faham? Yang dikatakan perlu ulang balik
adalah apa? Kalau dia baligh setelah wukuf di Arafah. Setelah. Kalau semasa wukuf di Arafah tak ada masalah. Setelah. Kemudian dia ada lagi tambahan tu. Kalau satu orang itu dia melakukan haji, lalu dia melakukan tawaf qudum, kemudian dia buat sa'i. Dia buat apa? Dia buat sa'i. Kemudian dia balik. Dia wukuf di Arafah. Tadi kita kata apa? Haji itu sudah memadai. Faham? Sebab dia balik semasa wukuf di Arafah. Namun sa'i itu perlu diulang balik. Faham? Sa'i itu perlu diulang balik. Dia kaedah dia, siapa yang sa'i selepas tawaf qudum, dia tidak perlu sa'i sekali lagi selepas tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni dia masuk malam raya waktu dia. Dan tawaf ifadah ni tawaf rukun. Dia dah sa'i lepas tawaf qudum yang hukumnya tidaklah fardu dan rukun. Maka sa'i yang dia buat tadi perlu diulang balik. Faham? Ini untuk kes apa? Sabi yang baligh sebelum wukuf. Sebab apa? Sa'i yang dia lakukan tadi itu dalam keadaan dia belum baligh. Maka dia perlu buat lagi sekali dalam keadaan dia telah baligh. Okey, kemudian lakin yajibu alaihi wujubah, bukan wujubu. Wa syartu wujubihi. Terjemah. Jadi ini syarat ni adalah syarat yang paling akhir sekali. Jadi urutan kita bagi syurutu sihhatin nusuki mutlaqan, syurutu sihhatil mubasyarah. Faham? Syurutu ijza' an nusukil Islam. Nombor 4, nombor 3. Nombor 4, syurutu wujubil hajj. So dia ada 4 aqsam. 4 maratib. Ini yang terakhir. Maka setiap martabat itu dia akan bertambah satu syarat, bertambah syarat. Ini adalah syurutul istita'ah, syurutu wujubil hajj. Faham? Bila seseorang itu sempurna atas diri dia syarat wajib haji, automatik secara tidak langsung sempurnalah syarat menggugurkan daripada haji Islam. Dalilnya jelas, walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis. Jadi man itu adalah badal apa? Badal ijtima'. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Faham? Man tu man istata'a. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Titik, contohnya ayatnya begitu. Maka semua orang wajib pergi haji walaupun tak mampu. Tapi bila ditambah manis tata'a ilaihi sabila, itu adalah syarat 'alan nas. 'Ala tu memberi makna wajib. Untuk Allah wajib atas manusia yang mampu. Faham? Manis tata'a ilaihi sabila. Okey? Seperti mana syarat wajib haji adalah istita'ah, syarat wajib umrah juga adalah istita'ah. Faham? Ambil daripada mana? Kias dengan haji. Sebab ayat Quran sebut haji je, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Syarat wajib haji adalah istita'ah, tidak sebut umrah. Maka kewajipan umrah adalah istita'ah melalui apa? Melalui qiyas atau melalui pentafsiran
hijjul baiti itu dengan makna lughah merangkumi haji dan juga umrah. Sebab hijjul bait maknanya qasdul bait. Sama ada qasdul bait bil haji ataupun qasdul bait bil umrah, kedua-duanya termasuk. Itu dipanggil wajah istidlal. Kemudian amal kafir. Adapun orang kafir, maka boleh, tidak wajib ia apa? Ia nusuk ataupun ia haji, adanya akan sebagai, faham? Mafhum mutlak. Akan sebagai kewajipan mutalabah bihi ay bin nusuk fid dunya. Tetapi akan sebagai kewajipan iqab ke atasnya di akhirat. Ini ma'ruf, masalah usul fiqh. Kita dah terangkan masa bab solat. Ada satu dipanggil wujubul mutalabah, yang kedua wujubul iqab. Wujubul mutalabah yang dinafikan tanpa menafikan wujubul iqab. Maksudnya orang kafir yang ada istita'ah semasa hidupnya, dia akan diazab dalam neraka kerana tak pergi haji. Itu yang dimaksudkan wujubul iqab. Adapun wujubul mutalabah, pihak pemerintah tak boleh paksa orang kafir yang mampu untuk pergi haji. Seperti mana dalam bab solat, tidak wajib solat atas orang kafir wujubul mutalabah, wajib wujubul iqab, dengan makna dia akan diazab kerana tak solat di akhirat. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum nusalli. Ayat itu jadi sandaran mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi, orang kafir hanya akan diazab kerana perkara yang melibatkan usul, tidak melibatkan furu'. Usul maksudnya akidah. Maksudnya dia akan diazab kerana kafir, kerana syirik, kerana tidak tauhid. Furu' ni maksudnya benda amali. Dia tidak akan diazab kerana tak semayang, kerana tidak apalah sahaja benda-benda wajib dalam syariat, dia tak kena. Itu ikhtilaf dalam furu', dalam usul. Kemudian fa innal hajjah, dia ada istilah dalam haji ni, al-istiqrar fi dhimmah. Orang yang pernah melalui fasa istita'ah dalam kehidupan dia, pernah melalui, kemudian istita'ah tu hilang, dia mampu pergi haji dengan sempurna syurutul istita'ah yang 6, tapi dia tak pergi waktu tu. Kemudian setelah itu baki hidup dia tidak istita'ah. Faham? Dia jadi miskin balik, contoh. Ataupun jalan jadi tak aman semula, ataupun visa dah tak boleh dapat dah, contoh kan. Ataupun sekarang ni Arab Saudi letak syarat bawah 60. Jadi semasa Arab Saudi letak syarat bawah 60 tu, dia dah umur lebih 60. Kalaulah syarat ni berterusan sampai hari kiamat, maknanya dia dah tak lagi haji lah sampai bila. Faham? Tak istita'ah. Tapi dia pernah melalui fasa istita'ah, maka haji tu jadi hutang. Faham? Apa kesan dia? Kesan dia bila dia mati, wajib dibadalkan haji dia. Faham? Wajib dibadalkan umrah dia. Ini kita cerita orang Islam dulu. Jadi orang Islam yang meninggal dunia, adakah wajib dibadalkan haji dia ataupun umrah dia? Bagaimana kita nak tahu wajib ataupun tidak? Maka kita akan tanya waris dia, pernah tak semasa hidup si mati dia melalui fasa istita'ah? Faham? Maka waris tu akan kata apa? Waris tu akan kata apa? Waris tu akan tanya istita'ah tu apa? Faham? Sebab waris tu tak tahu bahasa Arab. Okey, maka kita terangkanlah, pernah tak secara ayat yang mudah. Contohnya,
dia pernah dipanggil oleh tabung haji, nama dia dapat, dan dia waktu tu memang boleh pergi. Tapi anak dia nak kahwin, dia hold. Tahun berikutnya corona. Tahun berikutnya corona juga, tahun kedua. Tahun seterusnya dia innalillah. Faham? Jadi masa tahun istitaah tu dia boleh pergi haji, tak pergi, maka wajib dibadalkan haji untuk dia. Faham? Jadi mungkinlah daripada nisbah orang pernah istitaah haji dengan istitaah umrah, zaman sekarang ni istitaah umrah lebih banyak lah berbanding istitaah haji. Sebab umrah dia boleh buat sepanjang tahun. Faham? Bila-bila masa, tak ada sekatan pun daripada segi visanya. Untuk Malaysia lah. Kalau negara lain mungkin payah, China misalnya. Jadi mungkin orang yang meninggal dunia dia tidak pernah melalui fasa istitaah haji, tapi dia pernah melalui fasa istitaah umrah. So paling kurang dibadalkan umrah dia. Faham? Ni semua puasa kan? Ada yang tak puasa? Ikut orang jumhur. Faham tak? Yang tak puasa tu ikut jumhur. Maksudnya apa? Semua tak makan, kamu tak makan tak? Kalaulah, tetapi kecuali orang kafir. Kalau orang kafir, semasa kafir dia pernah istitaah pergi haji, tapi dia kafir, lalu dia masuk Islam. Faham? Dan semasa dia masuk Islam, dia mu'sir. Jadi adakah kita kata dia ini pun sama macam tadi, oleh kerana pernah melalui fasa istitaah, haji tu kira jadi hutang? Tak. Faham? Sebab apa-apa istitaah yang berlaku semasa kafir asli tidak muktabar. Kenapa? Kerana rukhsah daripada syariat, dan memberi targhib kepada orang bukan Islam untuk masuk Islam. Sebab itu dia tidak wajib qada sembahyang, tak wajib qada puasa, tak wajib qada zakat, dan juga tak wajib haji. Faham? Berbeza dengan orang murtad. Kalau semasa dia murtad, na'udzubillah, dia pernah istitaah nusuk, lalu dia masuk Islam, semasa dia masuk Islam tu dia mu'sir sampai ke mati, maka nusuk itu dikira apa? Segi hutang. Faham? Ini semua, ini sebenarnya ma'ruf. Kenapa pula? Dia kan kafir waktu tu, iaitu dia murtad. Maka kita kata tidak perlu ulang semayang tu, tak perlu qada semayang, tak perlu qada zakat, tak perlu qada puasa. Itu adalah rukhsah. Faham? Rukhsah tu hanya diberikan kepada orang kafir asli, tidak diberikan kepada orang murtad. Kerana apa? Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Jadi dalam maratib, orang murtad dia lagi teruk daripada orang kafir, maka dia tidak layak menikmati rukhsah, iaitu kalau dia baru masuk Islam, dia tidak perlu qada. Itu hanya boleh dinikmati oleh orang kafir asli saja. Orang murtad tidak layak menikmatinya bawah kaedah ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi.